Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dan Sarufizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Penaik tarafan aplikasi MohCares membolehkan orang ramai memberikan maklum balas dengan lebih mudah dan cepat. Kemeriahan suasana Ramadan di negara Brunei Darussalam menjadi pengubat rindu para pelajar antarabangsa. Program membaca Al-Quran satu minggu satu juzuk dapat menggalakkan para peserta untuk membaca Al-Quran secara istiqamah. Dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, program berakhir dengan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Melalui program tersebut, ia dapat menggalakkan para peserta persendirian dan kumpulan yang terdiri daripada warga emas, belia dan kanak-kanak serta penduduk kampung Sungai Akar dan sekitarnya untuk membaca Al-Quran secara istiqamah. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sofina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal. Bagi mendapatkan ganjaran berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini, Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi menyerahkan derma kepada 44 anak yatim warga Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Terdahulu diadakan bacaan tahlil dan doa arwah. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis bertujuan membantu anak yatim membeli barang keperluan di samping menanamkan nilai-nilai murni dalam kalangan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui kerja-kerja amal dan amalan bersedekah. Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim Dana menerima sumbangan keseluruhan berjumlah RM66,339 daripada 77 orang ahli-ahli Fuzo Shi Association Brunei yang terdiri daripada syarikat perniagaan dan individu persatuan. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung tengah hari tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Sumbangan tersebut diterima oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pemegang amanah dana. Sokongan dan derma daripada para dermawan bagi membantu dana sangat dihargai dalam mempertingkatkan kesejahteraan hidup anak-anak yatim di negara ini. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku ketua pegawai eksekutif dana.
Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan wakaf sempena penutupan Majlis Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Majlis dimulakan dengan penyampaian wakaf untuk kegunaan Masjid As-Salihin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laili Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga diselajurkan doa tahlil, dikir dan doa selamat. Majlis merupakan salah satu aktiviti-aktiviti keagamaan dan kebajikan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Dalam usaha menyemarakkan bulan Ramadan yang mulia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan mengunggahkan program Tadarus Al-Quran Belia di bulan Ramadan serentak di keempat-empat daerah bagi tahun ini. Program merupakan projek tahunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang melibatkan agensi-agensi kerajaan, persatuan-persatuan belia dan golongan belia. Di daerah Brunei dan Muara, program Tadarus diadakan di Masjid Kampung Pintu Malim. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Memulakan majlis, bacaan surah Al-Fatihah, seterusnya bacaan surah-surah khatam dan tahlil. Bagi daerah Temburong, program Tadarus Al-Quran Belia berlangsung di Masjid Kampung Batu Apoy. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan bagi kegunaan Masjid Kampung Batu Apoy. Di daerah Tutong pula, program diadakan di Masjid Kampung Sinaut. Hadir Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus, Pemangku Pengetua Pusat Sejarah. Masjid Kampung Sinaut juga menerima sumbangan bagi kegunaan masjid. Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan menjadi tumpuan program Tadarus Al-Quran Belia bagi daerah Belait. Hadir Meja Besara Haji Muhammad bin Dolah, Pemangku Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara. Majlis diisikan dengan bacaan surah-surah khatam dan tahlil. Anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak di negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sementara itu, Ibu Pejabat Daerah Polis Temburong, Pasukan Polis di Raja Brunei mengendalikan Majlis Tadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan dan penyampaian derma Hari Raya Aidilfitri. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Daerah Polis Temburong kemarin. Majlis Tadarus bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei, dan seterusnya bacaan surah-surah pilihan dan diteruskan bacaan tahlil. Juga diadakan penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri. Majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat. ...67 anak yatim menerima sumbangan daripada pekerti pada majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis berlangsung di restoran Tarindak di sini. Hadir Pengiran Datin Haja Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman, isteri Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei, selaku yang dipertua Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti.
Sumbangan berupa hamper dan derma diharap akan dapat membantu anak-anak yatim mendapatkan barang keperluan di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli pekerti dan anak-anak yatim terutama bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Penaiktarafan aplikasi Mohcares 2.0 adalah salah satu usaha berterusan Kementerian Kesihatan dalam memastikan setiap perkhidmatan yang diberikan sentiasa mengutamakan pelanggan. Perkara tersebut dikongsikan pagi tadi semasa majlis pelancaran aplikasi Mohcares 2.0 di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Dr. Ang Swee Hoi, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan menjelaskan antara ciri dan kemaskini baharu aplikasi tersebut ialah pengguna boleh membuat pendaftaran akaun dan memberikan maklum balas tanpa mendaftar atau mengongsikan maklum balas menggunakan sistem penilaian bagi setiap perkhidmatan yang tersenarai. Penaiktarafan aplikasi Mohcares ini juga akan membolehkan Kementerian Kesihatan memantau dengan lebih strategik tahap kepuasan hati pelanggan dan mengenal pasti isu-isu yang kerap diketengahkan oleh orang ramai. Majlis diteruskan dengan live demo penggunaan aplikasi Mohcares 2.0. Aplikasi Mohcares diperkenalkan bagi memudahkan orang ramai memberikan maklum balas atau cadangan bagi sebarang perkhidmatan Kementerian Kesihatan. Kita ikuti promo ini. Meskipun jauh dari keluarga, namun kemeriahan suasana Ramadan di negara Brunei Darussalam menjadi pengubat rindu para pelajar antarabangsa yang sedang menuntut di negara ini. Bahkan para pelajar terbabit merasakan pengalaman unik apabila dapat menjalani ibadah puasa dan bergaul dengan masyarakat tempatan di bulan suci ini. Ikuti laporan lanjutnya bersama awangku Muhammad Wai Waziruddin Shah, Pengiran Salahuddin. Keunikan dan kemeriahan suasana Ramadan di negara ini memberi pengalaman berharga bagi para pelajar antarabangsa yang sedang menuntut di beberapa buah pusat pengajian tinggi tempatan. Bagi beberapa pelajar antarabangsa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, layanan mesra masyarakat tempatan dan pelbagai aktiviti keagamaan yang diadakan sepanjang Ramadan menjadikan mereka tidak begitu merasai kerinduan meskipun berjauhan dari keluarga. Menjadi keluarga baru kita di sini, ada kawan-kawan kita ya, puasa bareng. Biasa kita buka tuh kita masak bersama-sama, kita ya kongsi lah bareng-bareng. Terus kadang kalau ada time kosong kita buka di luar, macam di pasar malam or restoran-restoran lain lah gitu. This is my fourth years. I spent Ramadan in Brunei with myself alone, with my friends. Para pelajar antarabangsa College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB pula merasa beruntung kerana dapat merasai sendiri amalan berpuasa yang unik di negara ini. Staf Kupu SB sangat bermurah hati dan tidak berkira-kira untuk memberi makanan ataupun bersedekah. Dan tengok kat sini banyak sangat masjid, Brunei banyak sangat masjid yang saya tengok macam wah, menarik Brunei ni. Dan dekat sini juga keistimewaan dia yang satunya berbuka awal lah daripada Malaysia. Pada awal Ramadan, Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanuddin Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah akan kurnia kurma free kepada seluruh rakyat dan juga penduduk, termasuklah kami. Walaupun kami bukan rakyat Brunei, tapi kami juga dapat merasai benda tu. Brunei
Sejauh ini baik, negaranya banyak melakukan kegiatan-kegiatan kayak khataman majelis, segala macam. Terus nampaklah suasana bulan Ramadan di Brunei. Pengalaman unik menjalani ibadah puasa Ramadan di negara Brunei Darussalam setentunya akan dikenang sampai bila-bila oleh para pelajar terbabit. Secara tidak langsung, ia juga dapat membantu memperkenalkan bumi Darussalam ini ke mata dunia sebagai negara baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Awangku Muhammad Wai, Waziruddin Shah bin Pengenan Salahuddin melaporkan untuk Berita RTB. 28 penerima terdiri dari anak-anak yatim dan ibu-ibu tunggal menerima sumbangan melalui program yang mereka ikuti iaitu Projek Amal Jiwaku Ikhlas kali ke-22 anjuran Chris Carmilla Creation dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung MPK dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri. Majlis diadakan pagi tadi di salah sebuah hotel di Jarudong. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Hadir Puan Yang Terutama Homera Rigi Riziroki, Duta Besar Republik Besar Iran. Projek Amal Jiwaku Ikhlas bertujuan memberikan ilmu bermanfaat kepada anak-anak yatim serta ibu-ibu tunggal untuk belajar berdikari dan menyuntik semangat untuk lebih berusaha. Majlis Perundingan Kampung Danau dengan kerjasama Pasukan Berbasikal Danau dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Danau mengadakan majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Masjid Kampung Danau, daerah Tutung. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang anak yatim. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan tazkirah bertajuk anak-anak yatim dalam pandangan Islam. Tazkirah antara lain menyentuh keutamaan dalam memelihara dan menyantuni anak-anak yatim kerana kedudukan istimewa anak-anak yatim di sisi agama Islam. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada 7 anak yatim dari Kampung Danau. Brunei Gas Carriers BGC dengan kerjasama pemangku ketua-ketua Kampung Jerudong A dan Jerudong B menganjurkan majlis iftar bersama anak-anak yatim dan kanak-kanak dari Yayasan Kanser Kanak-kanak Yaska. Majlis berlangsung di Jerudong Park and Polo Country Club. BGC melalui projek amali juga menyampaikan derma kepada anak-anak yatim. Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan BGC, menyerahkan derma-derma tersebut kepada 43 anak yatim dari Kampung Jerudong dan 10 kanak-kanak dari Yaska. Dengan projek amali, BGC berharap untuk meningkatkan semangat kebajikan dalam kalangan kaki tangannya dan mencapai objektif mengukuhkan hubungan bersama masyarakat. Persatuan Pembaca Al-Quran Islam Brunei atau Persatuan Iqra mengadakan majlis penyampaian sumbangan derma amal jariah untuk pelajar-pelajar yatim dan ibu tunggal kemarin. Di majlis tersebut, seramai 46 para pelajar dan 26 ibu tunggal di Sekolah Rendah Iqra dan Sekolah Membaca Al-Quran Iqra menerima derma yang disampaikan oleh Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas. Majlis Perundingan Kampung dan Takmir Masjid Kampung Junjungan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saado Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis tahlil berlangsung pagi tadi di Kubah Makam Diraja.
Antara yang menyertainya Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis bertujuan menyemarakkan lagi bulan Ramadan Al-Mubarak ini dan memperoleh ganjaran pahala berlipat ganda serta keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jawatan Kuasa Takhmir Masjid Lambak mengadakan majlis khatam Al-Quran lewat petang kemarin. Majlis diadakan di Masjid Lambak Berakas. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Diikuti dengan bacaan Al-Quran dan penduduk kampung Lambak A dan B. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 26 anak yatim dari kampung Lambak A dan B. Majlis merupakan salah satu kegiatan tahunan Jawatan Kuasa Takhmir Masjid Lambak Berakas sempena bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya. Majlis Khatam Al-Quran juga diadakan oleh Hangi Industri Sendirian Berhad bersempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir Pengiran Jamra Wira bin Pengiran Haji Petra, pemangku setiausaha tetap di Jabatan Tenaga. 27 kaki tangan Hangi Industries menyertai majlis ini yang bertujuan untuk menggalakkan pembacaan Al-Quran sebagai sebahagian rutin harian selain meraih keberkatan daripadanya terutama di bulan Ramadan. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi baru-baru ini mengadakan operasi bersepadu ke atas beberapa premis perniagaan di Kampung Serusuk. Operasi memfokuskan peserta-peserta jualan Mega Brunei JMB. Hasil operasi mendapati kesemua 47 unit alat sukat dan timbang yang digunakan bagi tujuan perdagangan di premis-premis terbabit adalah sah, tepat dan berdaftar dengan unit SDT selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151 dan Peraturan-Peraturan Penelitian Alat-Alat Sukatan dan Timbangan 1994 Ceraian 3 kurung 1 dan 2. Sehubungan itu, para peniaga diingatkan untuk sentiasa menjalankan aktiviti perniagaan dan jualan murah secara beretika dengan mematuhi Peraturan Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Menuju ke Sukan Asia Tenggara ke-32 Kemboja 2023, acara pencak silat merupakan salah satu acara yang akan disertai kontingen negara Brunei Darussalam dengan 10 atlet negara akan bersaing di tamasya sukan tersebut. Dalam acara pencak silat, atlet negara akan menyertai 8 kategori terdiri daripada 4 acara tanding dan 4 acara seni. Para atlet terus giat memantapkan lagi prestasi masing-masing dengan menjalani latihan intensif sejak beberapa bulan kebelakangan. Bentuk latihan sebenarnya kita sudah persiapan dalam 6 bulan. Kemudian dari persiapan umum, tapi emang baru 3 bulan terakhir ini kita intensif. Dan mulai start tanggal 19, sasaran kita pasti di 4 atlet yang kita persiapkan ini, kita punya sasaran pribadi ya mereka harus bisa meraih medali gitu ya. Tapi target kita mungkin ada 1-2 nomor lah yang minimal bisa menembus ke semifinal. Itu pun ya kita usaha, berdoa, tawakal dan kita serahkan semua pada Allah lah. Kami dari Sukan Pencak Silat mengharapkan agar kami bisa lolos dulu di sesi penyingkiran. Walau bagaimanapun kami Sukan Pencak Silat akan berusaha memberi saingan yang terbaik untuk di Sukan C ini.